wanita hari ini. Wanita soleha merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat diistimewakan. Terbukti banyak surah Al-Quran yang menyebut tentang banyaknya keistimewaan wanita. Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi Muhammadun mujmil. Muhammadun ashraful Arabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاجر لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت ميثاق حافظه محمد طيب أخلاق والشيم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم بسم الله يا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصة بن كلاب بن مراح بن كعب بن لؤي بن غالب بن فحير بن مالك بن نادر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مختار بن نزار بن معد بن عدنان محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رؤوس لله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على Muhammad tanah semadinya disilami dengan nur Muhammad dia masih bercahaya sejak dari permulanya Muhammad kami rindu padamu semoga kan dapat bertemu dan menyatakan terima kasih kepadamu.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejahtera ke atas Nabi Muhammad dan sejahteralah ke atas keluarga baginda. Persembahan yang cukup memberi penghayatan kepada kita seluruh umat Islam dari Syah dan Adib Nahar dengan Qasidah Muhammadiyah membuka tirai untuk siaran 29 Oktober 2020 pada hari ini bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dan assalamualaikum kepada semua penonton wanita hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Kerana pada hari ini kita akan terus meraihkan dan terus membuka penghayatan Maulidur Rasul kepada penonton-penonton yang bersama dengan kami sekarang. Betul. Jadi kepada anda, jadi pastikan anda setia bersama dengan kami selama 1 jam ini kerana kita nak memberi penghayatan kepada anda semua selain daripada sirah dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak membincangkan juga tentang wanita-wanita hebat yang berada di sekeliling Nabi Muhammad. Ummah Rabbani Negara Harmoni merupakan tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini dan saya masih ingat lagi Yana pada tahun lepas wanita ini meraihkannya di Masjid Seksyen 7 Shah Alam. Namun pada tahun ini kita di studio tak kurang meriahnya. Kita terus membawa penghayatan ini kepada para penonton Betul. kita. Saya juga teringat kalau waktu sekolah dulu kan Fahrin, memang sambutan Maulidur Rasul ni diraikan dengan begitu meriah sekali. Tetapi walaupun dengan keadaan pandemik yang berlaku sekarang ini secara global, saya kira sambutan Maulidur Rasul ini tetap diraikan dengan cukup meriah. Walaupun yalah orang kata tak boleh nak keluar, nak meraikan secara terbuka. Baik, dan sebentar saja lagi kami akan kembali bersama dengan Syah dan juga Adib Nahar. Tapi sebelum itu, kita bersama dengan Bina Legacy. Silakan. Kepada penonton wanita hari ini. Okey, saya Kak Bena merupakan founder di bawah rangkaian produk Bena Legacy. Okey, Bena Legacy ni sebenarnya baru 10 bulan ya di pasaran tapi kita dah berjaya terjual lebih daripada 500,000 unit dan kita dah ada beribu testimoni. Okey, beribu testimoni tu kita ada yang ada masalah jerawat, jeragat, kulit kusam, parut, pori terbuka semua. Yang pakai produk kita semuanya berkesan. Okey, hari ini kita nak cerita apa yang ada di bawah produk di bawah rangkaian Bena Legacy ni. Kita ada cleanser, kita ada ampoule, kita ada krim. Okey, cleanser ni kita boleh pakai siang dengan malam. Siang dengan malam cleanser kita ni dia boleh pakai siang dengan malam lah. Okey, ampoule ni kita ada 2 iaitu berasaskan sarang burung dengan siput. Untuk siput ni kita sesuai pakai waktu siang dan sarang burung ni kita sesuai pakai di waktu malam dan dia berfungsi sebagai 3-in-1, dia berfungsi sebagai essence serum ampoule. Jadi kita tak perlu pakai essence serum ampoule asli. Kita pakai satu dia dah jimat dah. And then yang step kedua kita pakai krim. Okey, krim kita ada birdnest dengan snail. Yang kita pakai untuk siang kita pakai snail, untuk malam kita pakai birdnest. Okey, sekarang ni saya nak buat promotion untuk kita punya produk. Siapa yang grade hari ni kita akan bagi free postage ya. Untuk kalau siapa yang grade 4 produk kita 2 ampoule dengan 2 krim ni harga dia RM75 Semenanjung. Kalau kata Sabah Sarawak RM95, jimat RM25. And then kalau kata cleanser harga Semenanjung dia RM20. Kalau kata Sabah Sarawak RM25. Okey. So sekarang ni kita buat promotion and then saya juga nak buka pulang kepada siapa yang nak jadi ejen Bena Legacy serendah RM89, 40 sen saja dah layak jadi ejen kita. Dan jangan yang nak join ejen kita boleh call nombor yang tertera di skrin anda ataupun boleh like kita punya fanpage dan follow Instagram kita sebab saya dekat sini saya sini yang akan guide ejen-ejen kita. Kita akan ajar teknik-teknik yang sangat proven lah. Yang mana yang join team Bena Legacy semua dah jana 5-6 angka sebulan. So jangan risau, join Bena Legacy, kita akan ajar korang macam mana nak jana angka 5-6 bulan. So jangan risau, dengan Bena Legacy mampu cantik, mampu milik. Okey. So ramai-ramai join. So hari ni juga kita ada ni dapat free voucher ya. Free voucher kalau yang beli pembelian dan siapa yang join ejen hari ni akan dapat free postage. So korang kena join team kita dan beli produk kita hari ni sebab hari ni je akan ada promotion tu. Okey. Alright. So, jangan lupa beli produk kita sebab memang produk kita mampu cantik dan mampu Baik, beli. terima kasih Bina Legacy. Terima kasih kita ucapkan kepada Sayang Sabarina Amira. Okey, baik, itu berkenaan dengan segmen JMTV. Ya. Sekarang ni seperti yang telah kami janjikan kepada anda di awal tadi, telah mengalunkan Qasidah Muhammadiyah. Kita bersama dengan siapa, Fahrin? Kita bersama dengan Syah dan juga Adib Nahar bersama kita merupakan di mana Qasidah Muhammadiyah tadi merupakan single terbaru daripada kalian berdua. Betul ya? Allah, boleh. Bolehlah. Boleh. Kita menyampaikan je. Okey. Baik, kalau sejujurnya kami di studio ni apabila mendengar meremang, suatu penghayatan dengan alunan lagu yang cukup hebat. Tapi kita juga nak tahu sebenarnya kalau dapat tahu maknanya lagi tu, pasti penghayatannya lebih hebat sebenarnya. Jadi mungkin boleh ceritakan Qasidah Muhammadiyah ni. Okey, Qasidah Muhammadiyah ni dia sebenarnya lagu karya ni dah lama. Dia adalah karya Imam Al-Bushairi. Jadi yang kita ni macam menyampaikan balik. Dia punya dalam sebenarnya melodi ni pun ala-ala Nusantara kan? Ya, pun betul. melodi dia pun dah lama. Saya pun dapat
tahun lepas saya dapat dengar ada perempuan tengah nyanyi-nyanyi dalam melodi macam tu. Tapi rakaman tu di Yaman. Saya dapat daripada Hazwani adik Heliza. Dia forward masa dia pergi Yaman, ada satu lagu dia dengar. Dia forward, dia macam perempuan ramai-ramai tengah nyanyi. Tapi melodi Nusantara. Dari dekat Yaman. Jadi melodi tu kan macam ala-ala Nusantara kan. Jadi bila kita buat balik lah. Tapi kita lelaki nyanyi lah. Jadi ini kelainan yang dibawakan oleh anda berdua. Ya, insya-Allah. Masuk Adib lagi dengan sedikit Dia ada macam lain sangat luar biasa. Mungkin Adib. Ya. Okey, sebenarnya kasidah ni, kasidah Al-Bushiri ni adalah sebuah, dia cerita dia daripada sebuah seorang yang nama Al-Bushiri ni, dia panggil dalam waktu tu dia bermimpi. Kan dalam mimpi dia menulis kasidah ni, bait-bait ni dia menulis sampai akhirnya bait itu tidak dihabiskan. Dalam ini adalah kasidah burdah mereka mengatakan. Dia kasidah Muhammadiyah. Kasidah itu burdah, tapi kasidah Muhammadiyah ni adalah sebuah cerita yang lain pula. Kalau nak tahu carilah. Dalam kitab kasidah burdah ada. Kita pun macam lepas dapat tu kita pun try baca nak dapat dia punya cerita tu kan. Apa tu cuba dapatkan cerita penulis dia. Imam Al-Bushiri ni. Jadi banyak yang kasidah burdah pun banyak dia tulis. So kami cuba selalu kan orang tahu akan ada typical nasyid basic ataupun so kami ubahkan dia dalam supaya orang-orang yang biasa ataupun orang yang tidak mendengar akan tertarik mendengar dengan vokal harmoni susunan yang lain lah. Saya actually sebenarnya kita kan boleh datang berdua je kan. Dia macam dah sekarang. Sebenarnya Adib dia dengan geng-geng VE, dengan Zam, dengan Cham. Tapi disebabkan kekangan yang kita ada ni. Dia ramai lagi semua. Ramai dalam tu ada lagi. Sebab tu dia ramai lagi. Patutlah tadi dengar dia ada macam beberapa suara juga. Ya, dia ada sini. Dia ada Zam, ada Cham, Zam VE, Cham VE dan juga seorang rapper Five. Okey, tapi kalau Yana perasan tadi dekat tengah-tengah tadi macam ada rap-rap sikit. Itu sangat-sangat menarik. Adakah itu satu elemen baharu dan moden juga yang diterapkan dalam lagu ni? Untuk menarik pendengar sebenarnya. Ini idea Abang Syah lah ni sebenarnya. Asalnya lagu ni masa saya buat tahun lepas, depan tu dimulakan dengan kalau dengar yang original version, yang tadi Wanita Hari Ini punya version dia tak ada depan tu. Depan tu dia ada spoken word Syekh Hamzah. Syekh Hamzah cakap pasal Rasulullah, bangun malam sampai 7 jam solat, bangun pagi berjihad lagi apa semua, makan kurang tak ada, lepas tu minum. Jadi tapi jiwanya kan satu orang yang baik, lepas tu tolong orang lagi. So lepas tu masuk lagu Kasidah Muhammadiyah kan cerita pasal dia. Tapi di tengah-tengah tu cerita pasal dia dengan keluarga pula. Macam layanan dia dengan wanita, macam dia gembira, dia ketawa. Itu asalnya dia dekat situ. Tapi kita sebabkan ada Five. Jadi saya cakap boleh tak kita bacakan nasab dia? Nama dia. Maknanya nama dia sampai ke Adnan. Keturunan dia tu. Lepas tu dia pun buat baik-baik tu masuk. Kita gantilah. Baik, kalau dalam kalangan penonton kita sekarang ni yang nak mendengar lagu Kasidah Muhammadiyah ini, bagaimanakah caranya? Mungkin boleh kongsikan. Saya rasa di semua digital platform dah ada. Spotify, iTunes. Dan saya harap mungkin selepas ini boleh kita dapat dengar ataupun saksikan di klip video ataupun YouTube mungkin. InsyaAllah mungkin, insyaAllah boleh. Ya. Baik, Adib, Syah bersempena dengan Maulidur Rasul ni, mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada seluruh penonton wanita hari ini yang sedang menonton sekarang ni. Silakan. Adib ada nak sampaikan? Ada tadi. Nanti ada nak sampaikan. Silakan Adib. Kepada semua yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini berat sikit ni. Aduh, Abang Syah ni. Okey, saya ucapkan kita semua-semua hargailah insan yang bernama Nabi Muhammad SAW ni. Tanpa dia, tanpa kita. Tanpa dia, tanpa Islam. So kita hargai dia seperti mana kita menghargai ibu bapa kita. InsyaAllah nanti sampai sana nanti mesti diingat kita siapa. InsyaAllah. Baik, dan sebentar sahaja lagi kami akan kembali buka topik itu pada hari ini, di mana Yana sebenarnya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW adalah merupakan satu figura terhebat, figura teragung sebenarnya yang menjadi contoh kepada umat manusia, khususnya para lelaki di luar sana. Tapi pastinya di belakang beliau ada wanita-wanita yang juga mempunyai ciri-ciri yang sangat hebat. Ciri-ciri isteri solehah ini adalah topik yang akan kami bincangkan sebentar sahaja lagi bersama dengan seorang tetamu yang cukup luar biasa, cukup hebat di studio kami. Tapi sebelum itu, kami ingin mendengarkan selawat badar oleh Syah dan juga Adib Nahar. Mari kita terus berselawat. InsyaAllah. Masya Allah. Salatullah, salamullah
Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhu. Wanita soleha merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat diistimewakan. Terbukti banyak surah Al-Quran yang menyebut tentang banyaknya keistimewaan wanita. Islam juga menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia dan harus dijaga, juga meletakkan wanita dalam kedudukan yang paling terhormat. Dicipta beserta keindahannya dari hujung kepala hingga hujung kaki, tidak hanya dinilai dari sudut fizikal sahaja, malahan hati dan pemikirannya. Ini juga dilihat perlunya pengetahuan tentang keperluan seorang isteri untuk menjalani kehidupan rumah tangga agar lebih harmoni, sakinah, mawaddah dan warahmah. Para isteri perlu mengetahui apa yang disukai oleh suaminya. Banyak sifat dan ciri-ciri wanita soleha yang sangat didambakan oleh seorang suami. Manakala pada seorang lelaki yang bergelar suami pastinya menginginkan isteri menjadi wanita yang soleha. Apakah ciri-ciri seorang wanita soleha menurut Islam? Bagaimana seorang isteri boleh menjadi seorang wanita yang soleha? Wanita yang dimuliakan dalam Islam adalah wanita yang soleha. Tetapi, siapakah yang dikatakan wanita soleha? Ciri-ciri wanita isteri soleha. Ya. Ini adalah topik yang akan kami bincangkan pada hari ini. Kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kalaulah ada sebarang soalan yang nak ditanyakan kepada panel kami di studio, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Okey, Fahrin, kita pun tak nak membuang masa lagi. Elok kalau saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Ustaz Jazlan Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Sentiasa segak kalau hadir ke studio kami. Betul. Terima kasih. Syukur. Sebenarnya juga sambutan malu Rasul kita pada hari ini. Okey, baik Ustaz, kita dah abang beritahu kepada para penonton tentang topik kita pada hari ini. Sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang figura yang sangat-sangat hebat, yang teragung, yang memimpin isteri-isterinya. Jadi kita nak tahu apakah ciri-ciri wanita solehah yang dipimpin oleh seorang individu yang sangat hebat ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Fahrin dengan Yuyaina. Ini saya susah sebut ni. Kan? Sidang penonton yang dapat sekalian, pertama kali saya nak mengucapkan selamat salam Mahdud Rasul dengan tema Ummah Rabbani, negara harmoni, di mana juga anda berada. Mudah-mudahan kita semua banyak berselawat ke atas Nabi SAW dan mudah-mudahan kita sentiasa diberi keberkatan dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bincang tajuk ni besar. Tajuk yang pertama iaitu disebut bab berkaitan dengan ciri-ciri wanita solehah. Satu ketika Nabi SAW pernah ditanyakan kepadanya iaitu bab berkaitan ayyin nisa'i khairun. Siapakah wanita yang terbaik?
Siapakah wanita yang terbaik? Maka dijawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitu wanita yang terbaik, dan maksud hadis ini iaitu apa? Apabila dipandang oleh suaminya iaitu berasa apa? Berasa senang. Itu perkara yang pertama. Maknanya belum kahwin kan? Belum. Ni beritahu je, beritahu. Maknanya bagi kita makna ini bagi orang perempuan bila perkara yang pertama Nabi sebut orang perempuan yang terbaik apabila suami dia pandang, suami dia rasa Allah hebat bini aku, isteri aku. Menyenangkan. Seperti mana mula-mula kita jumpa isteri kita, kan? Maksud tu girlfriend, sekarang dah ex-girlfriend kan? Itu dulu girlfriend, sekarang ex-girlfriend, maknanya jadi isteri kita. Agak-agak sekarang ni kita pandang menggembirakan ke, menyelerakan ke, membengkakkan ke, itu pada kita. Jadi orang perempuan ni dia kena faham. Perkara yang pertama Nabi ajar, sebagai orang perempuan, kita kena siap siaga, siap sedia. Ini khususnya bab berkaitan dengan Rasul ni, kita kena faham iaitu kita siapkan diri kita supaya suami memandang kita rasa gembira, sejuk memandang. Macam tu sejuk kaki lain macam tu. Sejuk kaki lain macam. Kita pertama. Dan yang kedua iaitu apa? Apakah ciri yang kedua yang disebut Nabi SAW iaitu apa? Dia taat segala perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh suami. Mana taatlah perintah suami. Tapi ingat, perintah suami tak ada untuk apa? Untuk yang tidak bertentangan dengan syarak. Itu kena faham lah. Jadi kalau suami kata yang minta lah remote tu, yang lah minta, bang itu sikit dekat tu bang, kenapa pemalas? Bukan pemalas. Saya nak melatih awak supaya awak ikut cakap saya, ikut perintah saya. Itu kena faham tau. Sebab itu kalau suami suka perintah kita, kita jangan marah sebab itu ada latihan untuk taat kepada kita. Faham tak? Mula-mula memang bengkak pun nasib aku jangan ambil kan. Tapi bila dah terbiasa dengan kebengkakan itu dan akhirnya biasa dengan kebaikan itu, akhirnya kita buat satu perkara, akhirnya dapat redha Allah SWT sebab redha suami. Kan? Sebab tu ingat ini cerita awal. Saya nak berkongsi. Sebenarnya saya kadang-kadang menyangka isteri saya kata sebenarnya kan isteri ni paling mudah nak buat pahala. Betul Ustaz? Betul. Sebab gudang pahala kan? Gudang pahala. Ini yang kita nak kongsi ni. Ada kongsi. Yang pertama iaitu apa? Yang pertama bila bersolidlah betul-betul jangan pula bila kita keluar ya Allah rangginya kat rumah ya Allah mengerikan. Contoh. Itu maknanya kita balik kita tengok suami isteri kita mengerikan jangan main-main kau. Dia buat dia angkat macam tu dengan baju bebek tu tak terberanjak je. Okey. Bebek contoh kan. Okey. Yang kedua tadi maknanya ikut perintah suami, taat kepada suami. Tapi khususnya bab berkaitan dengan apa? Syariat. Itu apa? Tidak bertentangan dengan apa yang disebut oleh agama. Dan yang ketiga iaitu apa? Ingat, iaitu jauhkan daripada perkara-perkara yang jementi. Kau benci, Ustaz. Dibenci oleh suami. Pasal kita tak pernah membenci maknanya dibenci oleh suami. Contohnya khususnya iaitu ada pada diri kita. Yang ni orang perempuan. Katakan suami tu tak sukalah isteri ni bercakap banyaklah dalam kurungan iaitu apa? Membebel. Beletih. Contoh dia bukan bebel, mana cakap banyak kan. Jadi waktu tu kita kena faham, suami ni memang waktu tu dia nak rehat. Cukuplah, berhentilah. Maknanya apa? Tak suka pada diri kita, jadi perempuan, ataupun daripada segi harta suami. Harta suami maksud apa? Nak belanjakan harta suami tu, maknanya biarlah berpatutan, bagus, maknanya dapat jaga amanah dan dapat jaga rumah tangga, khususnya tatkala suami tak ada. Jadi tiga perkara ini sangat penting. Ini bukan main-main tau, ini penting. Dan sebab inilah Nabi sebut iaitu apa? Kalau tiga perkara ini ada dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, khususnya pada isteri kita, maka kita akan dapat jadi iaitu apa? Rumah tangga yang baik. Macam tu Dan Ustaz, sebenarnya kalau kita nak mencipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ni, orang kata juga isteri itu adalah cerminan daripada seorang suami. Betul. Baik didikan, baik tunjuk ajar yang diberikan oleh suami kepada isterinya, maka baiklah isteri itu tadi. Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga bagaimana sebagai bukan hanya tertumpu kepada isteri, tetapi sebagai sebuah pasangan, suami dan isteri ini harus bekerjasama untuk menjadikan perhubungan itu lebih baik lagi. Betul. Baik, itu satu perkongsian sangat bagus sebenarnya. Dan sebenarnya ingat suami ni adalah orang yang memimpin keluarga. Ingat ini tugas tau. Semua atas batu jembala patik. Faham tak? Maknanya semua atas kita lah. Jadi kalau rumah tangga kita tak bagus, rumah tangga kita tak kurang elok, maka bukan orang lain yang dipersalahkan, iaitu kita sebagai suami. Sebab itu kita melihat bagaimana Nabi SAW iaitu mendidik isteri-isteri dia, dan waktu itu kita lihat
hasil didikan itu kalau kita tengok, kita boleh rangkumkan ada 7 perkara yang penting. Baik. Tengok Nabi didik. Pertama apa? Daripada rumah tangga Nabi SAW, lahir isteri iaitu apa? Isterinya itu yang penyantun. Isteri Nabi penyantun. Susu Sayyidatina Khadijah. Penyantun tu iaitu apa? Dengan sikap yang lemah lembut. Ini bukan main-main tau nak dapat isteri yang penyantun. Nak dapat isteri penyantun, tentu suaminya penyantun. Betul tak? Ya, betul. Kan? Ini kadang-kadang lebam sana, lebam sini, sepak sana, sepak sini. Rupa dua-dua ada black belt. Tak boleh apa, tak boleh. Ada contoh kan. Maknanya penyantun. Penyantun ni bukan berpantun. Berpantun tak ada habis sampai pagi tau. Penyantun ni dia lemah lembut. Sopan santun. Sopan santun. Taklah perlu jalan sampai ke bawah gitu. Taklah, maksudnya kita faham. Seorang isteri yang penyantun tu bagaimana? Maknanya sikap lemah lembut. Ini bukan boleh buat main tau. Ini bukan boleh buat tau. Ini daripada hati. Betul. Hati ni apa? Daripada didikkan seorang suami. Tentunya suami itu seorang penyantun. Sebab tu isteri jadi penyantun. Tapi kalau isterinya ni tak berapa bagus, tentu kita lihat apa sebab. Mesti ada masalah daripada pemimpinnya. Satu. Dan yang kedua, kita kena faham. Isteri ni dia seorang penghibur. Kan? Kita balik ni terhibur ke ataupun Sikit hati. tercedera dalam hati. Penghibur. Ketika kita lara, ketika Nabi SAW lara, waktu tu apa? Sayyidatina Khadijah, dialah yang menghiburkan Nabi. Kan? Aminah kena ingat baik-baik tau. Ini kita cakap je bukan apa pun. Kan? Suara tak sedap nak menghibur kan? Menghibur ni bukan kau nyanyi pun. Kalau kau nyanyi kau suara tak sedap, Saya takut Yana salah faham tu, Ustaz. berbulu pula telinga kita. Maksudnya menghibur ni maknanya kita kena tahu apakah kegembiraan dan kesukaan suami. Mungkin suami itu dia nak apa? Dia nak kopi je pun balik. Kan? Saya ada masa kan saya cerita. Saya ada satu kawan saya ni dia kata, ya Allah, bini aku kalau buat kopi terbaik, babe. Satu hari saya singgah. Sekali betul, balik tu bini dia bagi kopi. Saya pun minum kopi. Kopi macam tu kau rasa sedap. Tapi saya pandang apa? Sebab dia memang suka minum kopi. Balik bini dia bagi kopi, itulah rasa, iaitu kegembiraan. Terhiburnya hati kan. Ini kopi kopi asyik main maju jangan. Memang tak dapat lah. Okey, itu yang kedua. Maknanya Ustaz, yang menghibur tu tipsnya adalah kita cari seorang isteri tu mencari apa yang sangat disukai oleh suami. Bila pulang di rumah kita buatlah apa yang disukai. Kita tahu apa yang suami kita suka. Itu kena tahu tu. Kita kena tahu juga apa yang isteri kita suka. Kan? Berbual, mendengar, bercerita. Ini nak beli hadiah untuk isteri pun pening. Allah. Tanya anak kita, mak kau ni nak sampai jadi nak beli apa? Kata anak kita tanya, itu kan isteri ayah. Betul lah, itu kan mak kau. Kita pun tak tahu macam mana kegembiraan isteri, macam mana isteri nak tahu kegembiraan suami. Betul. Betul Ini yang kedua. Ketiga. Okey, memelihara lisan. Bagaimana yang dikatakan memelihara lisan? Keluarkan, iaitu daripada lisan kita ni perkataan yang murni saja. Jangan cakap tu sakit hati. Kan? Bang, awak sihat ini bang. Yang awak sihat ini yang apa? Awak ingat saya tak sihat ke? Yang buat sediakan makanan awak ni apa? Kalau saya tak sihat, saya masuk hospital. Ya Allah, itu dah sigung sampai ke dada, babe. Rabak dada kita, babe. Maknanya tengok macam mana kelembutan suara Sayyidatina Khadijah itu, maka Nabi waktu tu walaupun susah, Nabi rasa, ya Allah, cukup tenang. Tengok kakak-kakak kan. Bukan cakap lembut tu, jaga lisan tu. Bang, awak minum apa bang? Itu memang macam nak kena sepak je kan. Tapi maknanya cakap tu yang menggembirakan. Kan? Sebenarnya suami bukan nak apa pun. Dia nak tanya je. Kan? Cuba tanya kita nak minum apa. Tunggu sampai tengah hari. Nak makan pun tak ada. Bang, jom kita makan luar. Lah pula ajak makan luar. Okey, ikut makan luar. Nak makan kat mana? Ikut abang lah. Sekali kita makan kat sini. Asyik kat sini je. Nampak tak? Kan? Ini luahan. Saya kira menjaga lisan ini juga berbalik kepada penyantun tadi. Sebab penyantun itu bukan sahaja dari segi karakternya, dari segi apa yang diungkapkannya juga. Ada orang penyantun tapi lisannya tak menyantun. Dia rasa biasa. Dia kena faham juga. Dia kata, aku mulut macam ni tapi memang tu. Memang biasalah macam tu mulut aku tapi hati baik. Kan? Lain. Penyantun sikap. Lisan ni maknanya bagaimana kita nak bercakap, pilih percakapan yang baik. Sebab itu disebut dalam Islam, nak bercakap ni macam mana kita nak beli buah-buah kita nak makan. Kita mesti cari makanan buah yang manis, yang apa, yang harum. Sebab apa? Kita nak makan. Macam itulah kita nak memilih lisan. Maknanya kita cakap tu, maka cakap tu jadi baik, cakap tu dapat jadi keberkatan dan cakap itu jadi kegembiraan. Maknanya pemilihan perkataan tu juga sebenarnya. Betul. Jangan nak mengguriskan hati orang, apatah lagi suami sendiri. Allahuakbar. Ya Allah, bergetar hati aku. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat. Okey.
Boleh lagi Boleh, silakan. Yang keempat iaitu Kita apa? nak dengar sampai Bagaimana habis, Ustaz. Tujuh dia kena habiskan iaitu ni. apa? Iaitu apa? Sedia berkorban. Isteri sedia tak berkorban. Ramai isteri yang berkorban untuk suami. Betul. Saya tak nafikan. Maknanya hebat kita ni seorang isteri dia biasa berkorban kepada suami. Iaitu apa? Berkorban dalam apa juga keadaan. Ini hebat. Kita tengok Sayyidina dan Hajjah, tengok macam mana dia berkorban untuk Nabi SAW. Itu yang kita perlu contohi. Sebab itu bila ujian datang apa sebagainya, kita korbanlah apa yang ada. Iaitu apa? Berkorban ni iaitu apa? Membangunkan rumah tangga. Ingat senang ke? Suami nak apa minum susu apa cap junjung contoh pada pukul 3 pagi. Haruslah bangun isteri nak pergi ambil air buat air susu. Ingat senang ke? Bukan mudah tau. Betul. Nak ajak suami makan pun kena payah. Mak cakap ini saya cakap kan. Saya cakap nak cara panggil pun payah. Dia pula tunggu bila suami aku ajak pula makan. Faham tak maksud dia? Maknanya korban ni banyak perkara, banyak sudut kita kena buat. Okey, itu yang keempat dan yang kelima. Memelihara maruah. Penting ni. Ini penting sangat. Iaitu apa? Ingat, kita ada maruah diri, ada maruah suami, ada maruah keluarga. Tak pernah satu ketika pun Sayyidina Hajjah dia cerita benda yang buruk atas rumah tangga dia kepada umum. Tak ada. Semua bagus je. Kita tak pernah cerita. Kita buka kisah pun tak ada cerita yang buruk. Semua cerita bagus je. Sebab itu jangan mudah mengadu-ngadu. Kan? Sekarang ni lagi kena berhati-hati Ustaz pasal ada media sosial dan sebagainya. Ya, betul. Kadang-kadang, Di alam maya. Betul. Itu tempatnya yang dia terluah tapi sebenarnya dah tak menjaga maruah. Betul, tak menjaga maruah. Akhirnya apa? Yang rosak kita, yang malu kita, yang binasa keluarga kita. Akhirnya perhubungan kita jadi retak dengan sebab hal demikian. Ya. Ini benda kita kena jagalah. Itu yang ke-5. Dan yang ke-6 ingat, iaitu apa? Isteri dia kena menjadi pencetus kepada kebahagiaan. Kena kreatif lah. Kan? Mak nak gembirakan suami ni macam mana, nak bahagiakan suami macam mana, barulah jadi tenang. Kan? Ini kau duduk membadok bengang, bangun pagi pun moncong kita pun nak senyum. Apa saya senyum? La ilaha illallah, kena marah. Kita kenyit bini kita. Apa kenyit? Mata masuk abuk ke? La ilaha illallah. Contoh contoh. Terus tak jadi pula. Tak jadi kan? Yang terakhir kegembiraan. Dan yang terakhir iaitu apa? Ingat, seorang isteri yang solehah hendaklah ia berjiwa besar. Bagaimana dia berjiwa besar? Dia menjadi orang yang pemaaf dan tahan dengan ujian. Rumah tangga ni realiti. Okey. Bukan fantasi, tak realiti. So di situlah ada ujian, di situlah ada keberkatan, di situlah ada pahala, di situlah untuk jadikan seorang itu boleh masuk syurga, maka kena jadi orang yang pemaaf dan menahan ujian. Ujian ini Allah beri, dengan ujian itulah kita akan berjaya. Betul. Banyak dah yang Ustaz kongsikan dengan kita ni antara kriteria ataupun ciri-ciri yang kita sebagai isteri ataupun yang belum berkahwin untuk menjadi seorang isteri yang solehah, bertanggungjawab dan yang menyenangkan suami. Dan juga perhatian untuk para isteri juga. Baik. Sampai. Itu saya dengar, saya tengok tadi Ustaz masa Ustaz bercakap terangkan tu tadi kan sebenarnya Yana memang tekun betul dia dengar tadi. Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga mungkin ada sebarang tips untuk pasangan suami isteri di luar sana untuk mengharmonikan lagi hubungan rumah tangga mereka. Selain daripada bertungkus lumus menjadi seorang isteri yang solehah, suami juga perlu memainkan peranan. Betul. Mungkin amalan bersama tu. Baik. Sebenarnya selalu saya sebut dalam hidup ni kita kena betulkan 3 perkara saja. Okey. Yang dulu pun saya dah sebut dah. Perkara dalam rumah tangga ni, dalam apa juga keadaan kita betulkan 3 perkara. Perkara iaitu apa? Yang pertama, membetulkan cara kita melihat. Kita melihat isteri kita melihat pasangan kita melihat suami kita ni macam mana. Baik. Kalau kita nampak baik, dia akan jadi baik. Tapi kalau kita nampak buruklah nampak. Buruklah apa juga pun. Bagilah tiga ketah kajang tu. Sampai ke 4. Saya kalau nak tengok awak ni jahat bang, ada 351. Suami cakap, awak bukan 300, saya dapat 472. Nampak tak? Pasal kita selalu melihat keburukan. Ubah iaitu apa? Melihat benda yang baik saja. Baik. Kan? Jadi kalau kita melihat benda baik, jadi baik tak? Betul. Betul tak? Kita penat-penat pun kerja balik pun. Sampai Nabi sebut, kalau kau penat, kau kerja balik tu cari rezeki, Allah ampunkan dosa tu sebab penat. Jadi kita balik tu tengok isteri kita. Isteri kita tengok, ya Allah bang, awak penat bang. Awak nak minum apa bang? Kopi jantan, lagi kopi apa? Kopi siam, kopi apa kan? Kita pun dengar, banyak ni jenis kopi. Maknanya pun terhibur kan? Jangan minta kopi janda pula. Jangan. Aduh, bergegar lagi aja tu. Ini cerita kan. Maksud dia, barulah ada peranan yang baik. Betul. Isteri melihat suami, ya Allah, balik mencari rezeki.
bukan melihat suami itu kerja, melihat pahala yang dapat. Betul. Melihat keampunan yang dapat. Isteri, suami balik tengok isteri kat rumah, ya Allah, awak duduk jaga anak, jaga rumah tangga. Isteri tak nampak suami, isteri nampak keampunan daripada Allah Taala, isteri nampak keberkatan. Itu kan hebat, satu. Dan yang kedua, betulkan cara mendengar. Be a good listener. Betul? Nah. Kan? Aku nak cakap orang putih je, tapi kau dah cakap tak berah. Maknanya kita jadi pendengar yang terbaik. Kita mesti dengar benda yang baik je. Percakapan-percakapan yang buruk tu kita hindarkan. Ataupun percakapan-percakapan yang mungkin isteri terlepas kita jadi luka ni, kita buang. Baik. Jadi waktu tu akan okey tak? Akan okey rumah tangga. Dan yang ketiga apa? Cara kita merasa. Kita merasa ni, kita rasa apa? Kadang-kadang bila kita rasa bini kita baik, kadang-kadang kita jadi baik lah. Kalau kita rasa bini kita ni tak bagus, suami kita ni menipu, suami kita ni itu, isteri ni pun tak bagus, jenis tak tentu arah, jadi kita yang rosak. Maknanya bersangka baik. Bersangka baik. Betulkan 3 perkara. Cara melihat, cara mendengar dan cara merasa. InsyaAllah, biiznillah, rumah tangga kita akan jadi baik. Okey, baik. Soalan yang terakhir, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh menjawab secara ringkas. Okey, kita bercerita mengenai ciri wanita solehah. Adakah kalau kita melihat wanita solehah ini harus dipupuk daripada apabila mereka hidup bersama dengan ibu bapa, atau adakah ini tugas seorang suami setelah berkahwin? Atau bagaimana pandangan Ustaz? Baik. Ini terbaik. Sebab itu dalam Al-Quran sebut ku anfusukum wa ahlikum nara, iaitu peliharalah diri kamu dan anak isteri kamu, keluarga kamu daripada neraka. Kenapa Allah sebut begitu? Ingat, kalau saya seorang bapa, saya punya anak seorang perempuan dan saya punya anak seorang lelaki, maka waktu itu apa tanggungjawab saya? Saya mesti jadikan anak saya itu ar-rijal, yang lelaki, untuk memimpin rumah tangga dia. Dan yang kedua, kalau saya ada anak perempuan dan saya ada anak perempuan, macam mana saya mesti mempersediakan anak saya itu untuk jadi isteri yang soleh sebelum dia berkahwin. Ini penting. Sebab apa? Kita bukan nak lepaskan tanggungjawab kita, tak. Kita nak bina. Sebab apa? Sebenarnya perkahwinan ini jambatan keturunan. Kita hanya tengok anak kita kahwin. Kita pernah fikir tak? Anak kahwin dapat zuriat, itu jambatan keturunan. Betul tak? Keturunan itu keturunan kita. Bagaimana? Perbetulkan diri kita, keluarga kita, isteri kita, perbetulkan anak isteri kita, anak-anak kita, khususnya anak kahwin ini, supaya yang lelaki jadi ar-rijal, iaitu pemimpin kepada rumah tangga, yang perempuan jadi solehah, untuk dia itu menyambut, iaitu apa? Bakal suami yang supaya dia dapat menyambung keturunan jadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Rumusan yang sangat-sangat menyeluruh dan orang kata sangat-sangat komplit lah, Ustaz. Sebelum menjadi isteri yang baik, perlu menjadi anak dahulu yang terbaik. Ya, betul. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Jazlan Abdullah di atas perkongsian pada hari ini. Mungkin kepada saya, buat saya lah terutamanya yang belum berkahwin, dan juga kepada mereka yang di luar sana, dapat dijadikan iktibar dan juga panduan. Yang pastinya di dalam kesantaian kita, senda gurau kita dan perbincangan kita pada hari ini, pastinya ada satu pengisian yang sangat-sangat hebat dan berguna untuk kita semua. Lepas ini kita boleh buat topik pula, bagaimana untuk ciri-ciri suami yang soleh. Amin. Macam tak berhati. Baik, kita berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sama. Wanita hari ini. Saya rasa Rukun menang this round. Aduh, Nah, macam mana ni, Nah? Kita minggu pertama ni, Nah. Sedih, Abang. Itulah dia sedih. Itulah dia mania terkini, mania terbaru di TV3, iaitu Vocal Mania. Mania, Ya, Mania. Dan kita bersama dengan pengacara bersama untuk Vocal Mania ini, iaitu Azira Shafinas. Hai Azira, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kita dah ada rakan pengacara lagi sekarang ni. Okey, Azira, mungkin Azira boleh kongsikan macam mana perasaan apabila diberitahu akan bergandingan dengan Datuk AC untuk mengemudi rancangan ni? Okey, terus terang memang Azira sangat nervous lah. Sebab kita tahu Datuk AC ni bukan calon-calon orang. Dah lama dekat dalam industri, dan saya ni sebagai seorang yang baru ni, banyak benda yang Azira nak kena belajar daripada dia. Tapi Alhamdulillah, for the first concert, everything semua went well. Datuk AC pun banyak bagi Azira tips. Dia cakap, you janganlah nervous. You just be yourself. Dia cakap macam tu. You just jadi diri you. And then you anggap I ni macam abang you. So kita tak ada gap. Faham tak? So along the way kita ada nampak keserasian tu. Tapi sebab sebelum ni memang Azra pernah bekerja sekali dengan Datuk AC, tapi bukan sebagai pengacara, tapi Azra pernah menari untuk dia.
that was long Cuma time ago kali lah. ini satu bidang yang berbeza, yang Sangat baru. berbeza. Saya kira satu pengalaman yang cukup baik untuk Tips yang sama diberikan oleh Fahrin kepada saya. Oh, ya ke? abang-abang. Ariana. Okey. Tips abang-abang Abang-abang tips. Okey, baik. Kalau kita minggu depan yang menariknya mengenai Vocalmania ini ialah mengenai pertandingan di antara rookie dan juga penyanyi sebenar ataupun idol mereka sendiri. Jadi kalau Azira melihat bagaimana konsep baru ini sangat segar yang tidak ada di mana-mana stesen TV yang lain sebenarnya. Betul. It's a fresh, orang kata fresh program lah. Dan tak pernah lagi memang even TV3 sendiri pun sangat nervous nak keluarkan this program reality, tapi macam kita tengok first concert, alhamdulillah kita dah terus trending. Dan bagi Azira dia satu challenge yang sangat berbeza di mana penyanyi amateur yang kita diberi gelaran rookie dapat bertarung dengan 4 orang professional singers ni, idol, untuk merebut gelaran RM80,000. Tapi apa yang bestnya, all this idol kita tak ada macam penyingkiran. Maksudnya idol akan stay sampai ke final. Cuma the rookies je akan berubah. Setiap episod kita ada 4 berlainan rookie. Jadi cabaran sebenarnya kepada rookie itu sebenarnya. Betul, seram juga kalau kita jadi idol tu. Betul. Okey, Dua-dua sebenarnya. Dua-dua seram. Okey, Azira, mungkin Azira boleh kongsikan juga kepada penonton semua kenapa mereka perlu menonton Vocalmania ni. Macam Azra cakap tadi, it's a new program untuk TV3. Tak pernah lagi ada dekat Malaysia. Bagi Azra ini satu program yang sangat menarik. Dan bila lagi korang nak tengok penyanyi amateur dapat challenge penyanyi profesional. Semuanya di Vocalmania. Okey, katalah saya membayangkan kalau Azira sendiri sebagai idolnya, apa tekanan kepada Azira kalau nak bertarung dengan rookie ni? Azira tengok. Masa kan? Azira tengok first concert tu, Azira cakap macam, ya Allah, nasib baik Azira tak masuk ni. Sebab memang sangat nervous tau. And then diorang sebenarnya, 4 idol ni tak tahu siapa yang di-challenge. So maksudnya rookie akan challenge siapa yang dia nak. Dia pilih rookie yang rookie yang memang dapat menarik pilih. lah kalau kita tengok. Macam contoh kan, kalau Azira rookie, okey saya nak challenge Aina Abdul. Tapi you kena make sure lah yang you boleh betul-betul boleh challenge. So untuk first episode ada 2 rookie menang dan 2 idol menang. Okey, pastinya apa yang Azira kongsikan tadi itu dah menunjukkan kelainan program Vocalmania ini kalau dibandingkan dengan program-program yang lain. Tetapi kalau Azira boleh gambarkan Vocalmania ini dalam satu perkataan, apakah ia? Fresh. Saya menggambarkan satu perkataan. Ianya menjadi mania. Betul. Okey, baik. Kita mengenai Vocalmania ni adalah program reality terbaru di TV3 di mana 4 orang penyanyi amatur ataupun rookies akan bertarung dengan 4 orang penyanyi profesional atau idol, iaitu Aina Abdul, Indah Ruhaila, Lan Solo dan Tomok setiap minggu. Wah, hebat betul idol-idol ni. Dan untuk minggu pertama, 2 orang rookies telah berjaya menewaskan 2 orang idols. Bagaimana pula dengan episod kedua Sabtu ni nanti? Baik, rookie seterusnya 4 orang, Nuha Bahrin, Raza Ai, Fira dan Danish Sufian. Berjayakah mereka mengalahkan penyanyi profesional atau sebaliknya? Nama dia orang pun dah macam nama profesional dah tahu. Okay. Dan jangan lupa minggu kedua Vocalmania Sabtu ini 9 malam eksklusif di TV3. Untuk mengenali dan mengundi barisan rookies, anda boleh layari www.extra.com.my/Vocalmania sekarang. Jangan lupa tweet dengan menggunakan #Vocalmania. Terima kasih sekali lagi kepada Azira Sheknas, pengacara bersama untuk Vocalmania musim pertama yang cukup segar ini. Okey, baik. Seterusnya kami ingin kongsikan kepada anda mengenai 11.11 dari Lazada. 11.11 atau 11.11 Super Show kembali lagi pada 10 November jam 9 malam di TV3, TV3 YouTube dan aplikasi Lazada. Juga dibawakan oleh L'Oreal Paris, Garnier, Calorino, Family Guard, Samsung, Nissan dan Photobook. Sertai Lazada 11.11 jualan sehari terbesar dengan jaminan harga terendah dan penghantaran percuma. Jadi tambah nilai ke wallet Lazada dan mula tambah ke troli anda sekarang. Baik, kita belum selesai lagi. Kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini bersama kami berdua. Ready for Lazada's 11.11? I'm so ready. Add to cart now.
hari ini. Baik, kita dah sampai ke penghujung pada episod Wanita Hari ini kali ini dan kami terus mengucapkan salam Maulidul Rasul kepada semua. Dan kita akan kembali pada hari esok dengan satu topik yang cukup menarik bersama tetamu yang juga boleh kita contohi untuk topik ini, iaitu berpisah jangan sampai anak terpisah, jam 12.30 hari esok. Menarik topik esok. Sekali lagi saya dan Fahrin Ahmad kami akan bergandingan untuk membincangkan tentang topik ini bersama dengan tetamu yang cukup istimewa di studio kami. Siapa? Kita tunggu esok. Pastikan anda bersama dengan kami. Okey, walau bagaimanapun, seperti mana yang kita tahu, Yana, sebenarnya ini merupakan satu cuti umum dan sedia ada pun ramai yang memang dah bekerja dari rumah. Namun jangan sampai kita terleka, Yana. Betul. Kalau anda tidak ada urusan penting, janganlah keluar, duduk sahaja di rumah. Duduk baik-baik bersama dengan keluarga anda, sebab kalau anda berada di rumah sahaja, tak adalah kita terdedah dengan wabak ini. Dan bersama-sama kita dapat melandaikan lengkungan COVID-19 yang semakin berleluasa di negara kita dan di seluruh dunia. Dan hanya kita saja yang mampu memutuskan rantaian COVID-19 ini. Betul. Baik, kami ingin mengundurkan diri terlebih dahulu. Jangan lupa temu janji kita esok pada pukul 12.30 hari. Salam Maulidul Rasul. Assalamualaikum. Bye. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati,